Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ni kita cuba tengoklah macam mana tajuk yang semalam kita buat. Sebab apa yang saya perhatikan agak tak cukup masa lah. Okay, so kita sambung yang semalam. Okay, yang semalam kita tengok yang nombor 4 kita dah belajar macam mana nak hitung pendapatan bercukai. Okey, pendapatan bercukai saya ulang. Okey, pendapatan bercukai ingat ialah kita ambil pendapatan tahunan, okey, tolak pengecualian cukai dan tolak pelepasan. Tolong ingatlah. Okey, yang ini memang awak kena ingat. Bukan hafal tapi kalau kita selalu buat kita boleh ingatlah. Okey, saya ulang. Okey. Apa yang semalam saya ajar? Saya ambil yang mana yang semalam kita tak sempat okey, yang D D. Okey, kita tengok D. Okey, saya dah sediakan juga lampiran ni supaya awak nampak lah. Okey, kita tengok. Okey, D ini kena ingat pendapatan bercukai apa hari semalam saya cakap? Pendapatan bercukai ialah apa yang kita tolakkan. Kita ambil pendapatan tahunan. Ni baru kita kira pendapatan bercukai. Okey, pendapatan tahunan tolak pengecualian cukai tolak dengan pelepasan. Okey, ni awak dah boleh bezakan. Pengecualian ialah apa tu? Saya cakap itu derma, sumbangan, hadiah yang berisik. Pelepasan, tengok apa? Tengok jadual ni. Atas sekali. Jadual pelepasan cukai. Itu kena tengok. Kalau nak cari pelepasan cukai kena tengok jadual. Okey, kita tengok yang pertama. Yang ke D lah. Yang D kita sambung semalam tak habis. So cikgu padamin ni sebab ni awak dah tahu kan. So jimat space sikit. Sekejap, saya tulis sini. Okey. Okey, terus kita buat pendapatan bercukai. Okey, pendapatan bercukai. Okey, pendapatan bercukai. Kenapa saya selalu tulis? Sebab nak ingat. Kita tahu apa pendapatan bercukai. Okey, kita tengok pendapatan tahunan. Puan Ayu mempunyai suami. Okey, ni terbalik pula. Dia ada suami dan seorang anak umur 20 tahun. Okey. Jumlah pendapatan tahunan 86,310. Yuran pengajian 4,000. Pemeriksaan perubatan sendiri 1,500. Alatan penyusuan 1,000. Yuran taskar 3,000. Ini dibelanjakan Pekeso 200.5. Insurans perubatan pendidikan 2,000. Buku majalah 230. Cuma awak asingkan dia ikut kolom dekat jadual pelepasan cukai nanti. Okey, first berapa untuk pendapatan cukai mesti tahu pendapatan tahunan dia. Berapa tadi? 86,310. Okey, tolakkan dengan pengecualian ada tak? Ada sebut hadiah ke? Ada tak? Derma ke? Tak ada kan? Sumbangan pun tak ada. So kosong lah. Okey, tolak dengan pelepasan cukai berdasarkan jadual pelepasan cukai individu. Awak tak payah hafal, awak tengok je jadual yang ada sebelah. Okey, untuk diri sendiri dulu. Kan biasa kita mesti ambil untuk diri sendiri. Kita kira untuk Puan Ayu Okey, tolak diri sendiri dulu Puan Ayu. Kemudian anak dia ada umur 2 tahun. Okey, kita tik lah yang mana awak dah buat supaya sekarang kita lupa kan. Okey. Kemudian apa lagi? Anak dah okey, sekejap pemeriksaan perubatan ni berapa tu? Okey, yuran pengajian dia 4,000. Ada kira tak? Ada yuran pengajian ada. Kat mana nak tengok? Itu yang awak kena tengok dekat sini. Okey, yuran pengajian dia kata dia untuk dia sendiri 4,000. Ada tak kat dalam ni? Ni dia kata 4,000. So kita boleh ambil 4 ni semua.
terhad sampai 7 sendiri okey, sekarang ni pemeriksaan perubatan tak boleh ambil 1,500 sebab dia 500 je. Kat mana? Saya tengok. Kena kita check lah. Kita ada jumpa semalam. Dia kata 500 je. Sekejap kita tengok balik. Perubatan sendiri. Semalam ada baca. Cuma kita nak ingat kat mana kolom dia. Ni. Ni nampak 500 sendiri. Terhad 500. Okey. Yang atas ni perbelanjaan perubatan, ni pemeriksaan. Okey, so kita ambil 500. Okey. So kita kena yang mana awak dah buat tu, awak tik. Nanti lupa ambil lagi. Okey, penyusuan ada ada. Kalau awak baca kat dalam tu ada. Itu saya ada tunjuk. Okey, yuran taska saya kata dia terhad 3,000, ambil semua sebab ikut yang terhad lah. Kalau dia punya banyak lagi kita ambil yang ikut terhad. Kalau dia punya kurang, ambil terus kat dia. Pekeso 250, boleh ambil lagi. Okey, ada dekat kolom tu. Okey, ada lagi tak? 2,000 insurans perubatan dia dah kira sekali. 2,000. Mak senang kalau dia dah kira, kita senang. Dan buku majalah ialah gaya hidup, tak lebih daripada yang dikendaki. So dia ambil terus. So jumlah je nanti bila awak kira tolakkan daripada pendapatan tahunan, dia akan dapat 64,330. Okey, sama tak dengan awak buat? So saya harap awak buat dululah bila awak buat, awak nampak. Salah tak apa. Okey, next. Ada yang semalam saya dah masuk tajuk kadar, dah boleh kita dah pergi ke kadar cukai pendapatan, betul tak semalam? Okey, ni sebelum tu kita tengok nombor 5 dulu. Alang-alang kita buat teruslah ya. Okey, nombor 5, Encik Yahya, saya harap awak dah buat lah. Kalau tak buat, saya tak boleh lah tahu macam mana awak boleh buat ke, tak boleh ke, betul? Sekejap Okey, tengok nombor 5. Encik Yahya merupakan seorang usahawan berangkaian restoran dengan pendapatan dia individu pendapatan individu tahunan kasar 6.5 juta. Yang mana 230,000 daripadanya dikecualikan cukai. Nampak dia dah ada buat ayat dikecualikan cukai. Okey, beliau merupakan beliau mempunyai 4 orang isteri yang semuanya bekerja sebagai pengurus bagi setiap cawangan restorannya. Oleh kerana beliau kurang mahir tentang bab pengecualian dan pelepasan cukai, beliau telah memohon untuk perkara tersebut seperti di bawah. Jadi senaraikan semua. Okey, lepas tu dia suruh kita bantu Encik Yahya untuk menghitung jumlah pendapatan bercukainya. Ni banyak sikit lah. Tapi kalau dah faham dari awal, dia tak susah. Okay, first. Okay, sekali kita tulis kat sini dulu. Okay. Ini memang kena selalu buat. Bila dia kata pendapatan bercukai je, awak dah tahu dah nak buat apa. Saya ulang-ulang sebab ni lah. Okay, pendapatan bercukai mesti ada apa? Okay, pendapatan tahunan. Tolak. Ni bila kita hari buat, ingatlah. Pengecualian cukai dan tolak dengan pelepasan cukai. Ini yang kita nak kira sekarang. Okey, first kita kira yang pengecualian dulu. Kenapa, apa benda yang dikecualikan? Okey, kalau daripada atas, okey, first kita dah tahu dah pendapatan tahunan dia apa tadi? 6.5 juta. 6.5 juta jangan salah pula. Kan awak tulis 65 kan lain jadinya. Okey. 6. Tak tukar. 6.5 juta.
tolak. Ni kita nak kira pengecualian dia. Tengok apa yang dikecualikan. Dia ada sebut kat atas 230,000 daripadanya dikecualikan. Awal-awal dia dah cakap dah. Okay, so kita tulis dulu pengecualian cukai dia apa tadi. Okay, 230,000. Ada lagi tak? Kita kena cari, mungkin ada lagi. Okay, ni dah settle. Kita padam. Okey, ada lagi tak? Apa-apa dia derma ke? Macam nampak dia derma tadi. Daripada atas tengok. Individu isteri, seorang anak. Ke dekat dia punya ayat ni? Tak ada Yes, nampak ni. Derma. Nampak ni? Satu kena cari. Okey, dia derma 327,000 kepada institusi berdaftar. So, tambah 327,000. Okey, ni tutup cerita. Baru kita tolak dengan pelepasan. Kita cari pelepasan. Dia dah settle dah. Okey, pelepasan nak kena kira kat atas. Okey, kita tukar warna. Sebab nak nampak berbeza. Hijau. Okey. Okey, kita tengok mula-mula. Dia kata untuk dia belanja 95,000. Sedangkan kita tengok kolom tadi 9,000 je boleh. Ni. Kan? So, kita tak boleh ambil lebih. So, kena ambil 9,000. Okey, so yang ini kita ambil 9,000. Tulis dulu. Dia senang kita campur. 9,000 saja. Individu dia boleh 9,000 je. Walaupun belanja awak dekat setahun 100,000 pun, dia tetap 9. Okey, isteri tak boleh ambil. Kenapa? Sebab walaupun belanja isteri dia, tengok kau 75,000. Seorang, kalau 4 orang berapa? Tak boleh sebab dia bekerja. Kita ambil yang tak bekerja. Dekat mana ada tulis semalam. Ini dia. Mana? Nombor 2 kot. Ni. Nombor 12. Okey, tak boleh. Okey, tak bekerja ayat dia. Tengok. Ni. Dia memang untuk tak bekerja. Walaupun dia tak tulis tapi sebenarnya dia untuk tidak bekerja. Okey, dah kerja dia dah ada duit. Dia sendiri. Okey, next. Ada 2 orang anak di universiti. Saya cakap apa hari tu? Kalau universiti dia seorang 8,000. Yang ni dia. Nombor 16. Okey. Jadi dia ambil, kalau ada 3 orang, jadi 3 kali 8,000. Buat macam ni supaya 2 orang ke 3? Yang ni bawah umur. Okey, kejap terbalik. Ni salah. Terbalik buat. Okey, ambil. Okey. Yang 3 orang bawah umur. Okey, yang saya dah pandang ni tadi. Okey, kejap kita terus. Sebab saya dah nampak yang tu kan. Okey, ni 2 kali 8,000. Okey, yang ni 3 orang. 3 orang kalau bawah umur, dia bukan 8,000. Dia lah 2,000. Kena check lah kat jadual ni. Awak kena rajin. Kalau keluar PSA, dia akan bagi awak jadual macam tak adalah panjang macam ni. Mungkin dia ringkaskan. Ni anak yang belum berkahwin, umur bawah 18. So 2,000. Daratlah berapa orang anak dia. Okey, ada anak OKU. Walaupun belanjaan dia 74,000, kita tak boleh ambil 74. Had dia hanyalah 6,000. Okey. Kat mana saya tengok 6,000? Dekat sini. Anak kurang upaya. Sebab dia tak cakap anak dia belajar ke apa kan. So kita ambil 6,000 je. Okey, ataupun tengok dekat sini pun ada. Mana-mana ada one. Okey, mana tadi anak OKU ni. Individu kurang upaya. Biasanya individu kurang upaya ni kalau diri dia kan. Yang ini anak kurang upaya. Samalah kalau dia yang kurang upaya pun dia dapat. Tapi ni anak, so ambil 6,000. Okey, next. Seorang anak yang telah berkahwin. Dapatkah anak berkahwin? Tak ada kena-mengena. Perbelanjaan perubatan ibu apa? Boleh. Tapi disebabkan dia 35,000 ni, kita tak boleh ambil. Kita ambil 5,000 je.
Okey, kat mana tengok pembelanjaan ibu bapa? Yang ini atas sekali. Kita anggap ni dia. Ni. Sebab itu perbelanjaan kan. Ambil je lah 5,000. Dia tak cakap sihat ke tak sihat, so kita ambil 5,000. Tapi ada ayat bawah dia pemberian pula. Perbelanjaan lain. Tapi atas perbelanjaan perubatan. Untuk perubatan yang tak sihat kan saya cakap itu, yang untuk kolom nombor 2 ni untuk ibu bapa tak sihat, so dia ambil 5,000. Sihat ambil 3,000. Tapi sebab dia ada ayat atau, ambil salah satu. Nak ambil yang dia buat perbelanjaan perubatan ke, atau yang dia bagi je tu. Maksudnya untuk ibu bapa yang nombor 2 ni, atas ni untuk ibu bapa yang sihat, yang tak sihat seorang je lah. Yang bawah ni ibu bapa yang sihat. Mungkin kalau awak bagi mak awak, ayah awak ke, masa dah kerja bagi seorang dalam sebulan 500, tapi dikira lamsam lah setahun. So awak ambil seorang je, mak ke atau ayah. So limit dia 3,000. So kalau orang ni dah ambil 5,000, yang pemberian ibu bapa ni seorang dia tak 100,000 seorang mak bapak dia bagi, tak dapat ambil lah. Sebab dia atau ambil yang banyak kan. Okey, insurans hayat dan KPSP. Okey, kalau awak baca dia memang ada. So ini ialah ada ke? Ada Okey, insurans hayat dan KPSP ada 7,000. Nanti awak tengok dekat sini. Kita tengok 7,000 dia ada, dia tulis situ. EPF ni dia nombor 18 boleh lah. Okay, insurans perubatan pendidikan dia sampai 50,000, sedangkan terhad kita sampai 3,000 je. Kita tak boleh ambil semua. Tengok insurans tadi saya cakap pendidikan. Ni pendidikan nombor 20. Dia dah sebut pendidikan tu, perubatan dan pendidikan. Kan, kalau insurans hayat dan KPSP kat sini. Dia ada dua ada untuk pendidikan dan perubatan, ada 18 untuk nyawa dan KPSP. So dia dah bagi dua. Orang ni dia bagi dua dah, so saya siap bagi dua, senang. So 7,000 dengan 3,000 je kita boleh ambil had dia, tak boleh ambil lebih. KSSPN dia kata dia masuk sampai 250,000, sedangkan SSPN had dia berapa awak tengok kat sini. Ni SSPN. Mana saya nampak SSPN semalam? Mana pula SSPN? Ni nombor 11, 8,000 je terhad dia. Okay, so tak boleh ambil banyak lah, sampai 250,000 dia belanja pun. Dia tetap ambil yang terhad. So kita ambil yang dibagi tu je kat jadual. Okey, derma kepada yang sudah daftar dah. Sistem persaraan swasta dia ada buat dia ada ambil. Tapi tak boleh ambil 30,000. Dia had dia ialah 3,000. Tengok kat sini. Ni tadi saya ternampak. Ni skim persaraan swasta. Tak boleh ambil banyak, 3,000 je. Nombor 19 tadi. Dan penginapan di hotel ada 12,000 ni. Sedangkan yang saya cakap itu dia 1,000 je. Okey. Yang mana? Yang bawah sekali ni, nombor 22. Okey, tiket ke taman tema. Tak boleh lah, sebab apa? Tiket tema ke, nampak ni pelancongan semua kan, homestay semua dia duduk dekat satu tempat. So dia tak boleh ambil N dengan O ni satu tempat. So ambil 1,000 je boleh. Ni, dia satu geng. Okay, PQR ni pun satu tempat, satu kolom lah. Pameran sukan, buku, majalah, gadget ni duduk dekat mana? Gaya Itu saya kata kalau awak dah biasa buat, awak nampak dia duduk dekat gaya hidup. Tu nombor 8. Limit dia 2,500 saja. So dia tak boleh ambil lebih lah. Walaupun ada 3 jenis dia beli. Okay, zakat masuk tak? Zakat tak. Sebab zakat ni nanti dia kira last sekali. Ini nanti kita akan belajar lah. Kira last sekali, bila dah siap semua nanti. Okay, so sekarang jumlahkanlah semuanya. Okay, cikgu dah jumlahkan yang hijau-hijau ni saja. So jumlah dia nanti awak kira. Kita check lah, awak kira dia akan dapat
66,500. So berapa pendapatan bercukai dia? Pendapatan bercukai dia lah 5 juta. Nampak 5 juta lagi, 876,500. Masih banyak lagi. Okey, inilah pendapatan bercukai. Okey, sepatutnya lepas kita dah kira pendapatan bercukai, baru kita kira cukai pendapatan dia berdasarkan jadual. Tapi tu saya belum masuk. Saya kena masuk yang nombor 6 dulu. Okey, so saya dah faham lah untuk yang nombor 5 ni. Complete lah sebenarnya untuk pendapatan bercukai. Okey, ni yang saya dah ajar semalam. Okey, yang semalam saya dah terangkan pasal nak kira, ini dah lepas kita dah kira pendapatan bercukai, baru kita kira cukai pendapatan dia. Tetapi ada syarat, ada cara dia. Kita kena tahu cukai dasar. Ni semua dalam jadual jadual mana? Yang ni ni jadual dia. Kadar cukai pendapatan. Kita dah masuk nak akhir dah ni Okey, kita nak kira cukai pendapatan. Tadi apa? Tadi pendapatan bercukai. Ini dah kira nanti ni. Ni yang kita nak tengok cukai pendapatan dia, berapa dia kena bayar. Tapi kita kena buat basic dulu. Okey, semalam saya dah tunjuk dah. Okey, cukai pendapatan ialah amount yang perlu dibayar. Okey, saya tak nak ulang lah. Ini yang kita cakap nak kena bayar pada siapa? Pada LHDN lah. Okey, cukai dasar dengan cukai atas baki, tengok jadual. Jadual mana? Tu kadar cukai pendapatan ni Okey, rebate ni saya cakap hari semalam, iaitu ada zakat tak? Okey, ada gaji dia, tengok gaji dia bawah 35,000 tak? Kalau tak, dia kena tolak RM400. Okay, kita tengok yang nombor 7. Saya dah ajar semalam. Okey, Puan Sevi ni dia suruh kira jumlah rebate je. Okey, dia suruh kira rebate. So rebate dia, apa rebate dia? Disebabkan pendapatan bercukai ni pendapatan bercukai dia bawah ni. So rebate dia dapat 400. Okey, ni semalam pun saya dah ajar dah. Rebate dia berapa? 2, 3, 4, 5 saja. Sebab apa? Gaji dah lebih. Lebih tak boleh tolak 400. Dia ada zakat je. Okey. Dan yang ni, ini ada 2 lah rebate dia. Okey, iaitu zakat campur dengan zakat dia berapa tadi? Zakat dia 400. Ni saya nak cakap yang ni kejap. Terus tulis lah, saya nak tulis terus. Okey. Okey. Dia punya automatic sebab dia kenapa ni? Okey. Kan dia punya gaji bawah 35, dia dapat rebate 400 tambah dengan zakat. Inilah dia punya rebate. Campurkanlah. Campur dapat 723. Okey, Ellen ni bersama. Walaupun dia lebih 200 pun dia tetap tak dapat rebate. So tapi zakat pun tak ada, dia non-muslim, so tiada rebate. Tiada rebate lah. Tulis tiada. Okey, macam tu lah. Ini baru basic ni awak kira ni. Kira rebate je. Setelah dia dah kira pendapatan bercukai. Okey. Okey, nombor 8. Buatkan pecahan cukai dasar dan baki ke atasnya bagi setiap individu berikut mengikut pendapatan bercukai masing-masing. Sila rujuk lampiran jadual kadar cukai pendapatan ni dia bagi tahun 2020. Okey, Puan Aziza, pendapatan bercukai dia dah siap kira lah ni Dia suruh awak tolong kira yang lain pula. Buatkan pecahan je. Okey, 48,350. Saya cakap tadi pendapatan nak kira cukai pendapatan dia ni kan. Apa dia tadi cukai pendapatan dia? Kena tahu cukai dasar, betul? Okey, kena tahu cukai dasar. Okey, cukai dasar. Saya tulis di CD campur dengan cukai atas baki. So, cukai dasar dia, okey, awak tengok dia 48,000. Okey, cukai dasar ni kita tengok jadual. Okey, sebab kita nak kira dia punya ni sekarang ni, cukai pendapatan.
Okey, cukai pendapatan ialah cukai dasar campur cukai atas baki baru tolak rebate. Sekarang dia suruh buat apa? Soalan ni? Dia suruh kira pecahan je. Kirakan, buatkan pecahan cukai je. Dia tak suruh kira apa-apa lagi Okey, sekarang tengok jadual. So, awak belajar tengok jadual. Jadual kadar cukai pendapatan. 48,000 ni dekat mana dia punya kolom? Range dia. Dekat sini betul? Okey, kat sini ialah 35,000 yang pertama. So, ialah cukai dasar. Yang atas tu, kita panggil cukai dasar. Okey, balance dia berapa? Maksudnya 48 tolak 35,000. So, balance dia akan duduk di bawah ni nanti. Ini kita akan belajar kira nanti. Sebab dia ada interest, dia ada rate dia. Tapi ni tak suruh. Dia suruh buatkan pecahan je. Dasar, cukai dasar dengan baki je. Okey, so biarkan je. Okey, 35,000. So, balance dia nanti akan kira yang balance kat bawah ni. Atas cukai dasar, bawah baki. Okey, yang ni ada kan dalam satu kolom ni, satu baris ni ada dua kan. Atas cukai dasar, bawah baki. So, 48,000 ni nanti awak tolak dengan 48,350 tolak dengan 35,000 ada baki. Baki ialah 13,350. Inilah jawapan dia. Sebab dia tak suruh kira lagi. Dia suruh pecahan, buatkan pecahan je. Pecahan maksudnya asingkan cukai dasar dengan baki. Nak tengok awak faham tak? Okey, Encik Omar pendapatan bercukai dia 76,000. Kat mana nak ambil kalau 76,000? Kita ambil kolom ni lah. Ambil 70,000 pertama ni ialah cukai dasar. Okey, 7,000 pertama. 70,000. Okey, balance dia 70,000 pertama. Balance tolak yang asal gaji dia tadi. Balance dia 62,500. So, inilah cukai dasar campur baki tadi. Okey, next. Mr. Chong. 432,000. Kat mana kita nak duduk? Dekat sini lah. So, 400,000 pertama tu. Okey, 400,000 yang pertama. Baki 432,180 tolak dengan 400,000. So, baki dia adalah 32,180. So, ni cukai dasar campur baki. Tu je. Jenny, 11,200. Kat mana duduk dia? Dekat yang ni je. Kita ambil 5,000 yang atas. So, 5,000 campur balance. 11,200 tolak 5,000. 6,200. So, inilah cukai dasar campur baki. Okey, lepas ni kita akan tengok macam mana pengiraan nak kira cukai pendapatan. Okey, next. Barulah kita masuk kirakan amount cukai pendapatan bagi setiap individu. Ini yang dia perlu bayar pada LHDN. Okey. Nombor 9. Puan Rosnah, pendapatan bercukai. Dia dah kira dah. Okey. Ada zakat. Okey, kirakan amount cukai pendapatan. Cukai pendapatan dia ialah cukai dasar campur baki tolak rebate. Ini mesti ingatlah sampai bila-bila. Okey, cukai dasar awak dah pandai tadi. Okey, kalau 34,000 dia duduk mana? Sini. Jangan salah 20,000 untuk cukai dasar. Yang atas ni cukai dasar. Okey, balance dia tolak kan 34,350 tolak 20,000. Balance dia ialah untuk baki. Okey, untuk yang duduk kat bawah ni. Okey, untuk yang duduk kat bawah ni. Okey, untuk yang duduk dekat bawah ni, nanti dulu. Kejap kita tengok ada rebate rebate dia ialah 400. Maksudnya dia tak perlu bayar lah kalau rebate dia 400. Okey, letak kat sini rebate dia. Okey, tolak rebate sekali. Okey, ada rebate, tolak siap-siap lah, senang. Okey, sekarang ni barulah kita nak kira dia punya berapa. Okey, 20,000 ni. Okay, tadi awak kira je buat pecahan. Belum tengok yang kolom hujung tu. Okey, berapa cukai dia? 20,000. Atas ni 150. Okey, bawah dia balance tadi, baki dia, cukai baki tu duduk kat bawah ni tadi 14,350. Awak kena darab dengan persen. Berapa kadar dia? Persen kat kolom sebelah 3%. So, awak ambil 0.03. 3% ialah sama dengan 3/100.
100, betul? Sama dengan 0.03. Jangan tak tahu pula. Tekan kalkulator pun dapat. Okey. Ni jangan salah. Sekejap. Kan awak keliru. Okey. 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 Ini 20,000. Ini 50. Okey, nampak? So, kegunaan dia ni asing kan. Awak tahu baki dah boleh darat dengan 0.03. Tapi tak semua sama lah sebab berlainan ikut pendapatan bercukai lah. Okey, tolak dengan zakat dia tadi berapa rebate dia? Saya salah tulis 400 pula. Mana datang 400 ni? Saya baik perasan. Dia punya apa hal saya ambil 400 pula. Nasib baik, macam pelik nak jawapan ni. Okey, ini rebate tadi berapa? Rebate dia 1345, betul? Okey, kena buat kurungan dah, senang. Ada satu lagi rebate dia. Dua kan rebate, sama ada zakat ataupun gaji dia, tengok. Kurang dari 35. So rebate dia 400. Tulis kat bawah ni saya baik perasan. Okey. Okey. Jangan lupa campur dengan 400 Itu saya tak salah, 400 je, nampak zakat tertinggal. 400 ni sebab rebate ada dua satu zakat, satu lagi kalau di bawah 35,000 pendapatan bercukai. So dah boleh ambil. Okey, tolak. Okey, dah kira ni tadi saya tolakkan dengan 1,745 rebate dia. Saya dah campurkan dah. Nanti awak campur balik. Okey, ni semua guna kalkulator. So jawapan dia ialah berapa jawapan dia? 150 campur 430.5 tolak 1745. Jawapan akan dapat negatif RM1,164.50. Apa maksud negatif bila kita kira? Dia tiada cukai pendapatan. Tak perlu bayarlah. Tiada cukai? Tak perlulah. Maksudnya dia tiada, tak perlu bayar. Negatif lagi. Faham? Tu untuk A. Okey. Kemudian tengok B pula. Kalau negatif lah, awak buat tiada lah. Okey, jangan awak salah pula. Okey, next. Mr. Siong ni pendapatan bercukai dia. Okey, nak kira cukai pendapatan, cukai dasar. Hari-hari tulis awak akan dapat rebate. Tak ada rebate sebab gaji dia pun ni, so tak payah tulis pun tak apa. Gaji dia atas dah. 6 Muslim, tak ada zakat. So nak kira cukai dasar, awak tengok 87,000 duduk mana? Kat sini. So kita ambil 70,000 cukai dasar. Baki tolakkan ni dengan ni, 87,270 tolak 70,000 dapat 17,270. Okey. Saya nak kira sekarang. Jangan lupa nanti kena darat dengan berapa? Awal-awal buat. Kalau 20,000 dia darat dengan 4. Tadi ambil yang mana 70,000. Ni. Darat dengan 21% ataupun darat dengan 0.21. Terus buat. So nanti awak dah tahu dah. Okey, yang atas ni 70,000, ambil berapa jumlah dia? 4,600. Okey, 4,600 campur yang awak darat dengan 21%, dia dah 3,626.7. So berapa jumlah dia punya cukai pendapatan? RM8,226.70. Ini yang dia kena bayar pada LHDN. Saya harap faham lah. So nanti awak bolehlah buat nombor C, huruf D dan huruf E. Sebab saya nak pergi yang susah sedikit, iaitu nombor 10. Okay, saya rasa saya bincang sampai nombor 10 lah. Okay, lagi satu kalau perasan, hari tu masa saya tunjukkan PowerPoint, nampak ayat potongan cukai bulanan. Okay, ni baru nampak ayat ni. Dia bila awak dah belajar sampai ujung, baru nampak kan. Okay, yang ni potongan cukai bulanan. Okey, baru nampak kan?
Okey. Okey, potongan cukai bulanan ni, okey, contoh saya bekerja yang saya cakap itu, saya ada buat kerajaan dah macam kirakan agak-agak lah berdasarkan gaji PCB saya. Potongan cukai bulanan ni every month dia potong. Contoh kalau saya potong sebulan 300, so 12 bulan dah berapa? 3,006 kan. So nanti saya tolak balik dengan potongan cukai ni dengan yang saya kira cukai pendapatan. Okey, macam mana nanti dikira? Ni kita tengok. Okey, semua individu di bawah telah membayar cukai secara bulanan. Inilah. Okey, dia potong gaji lah. Dia panggil PCB. Dalam slip gaji tu dia PCB. Okey, hitung supaya kenapa dia buat macam tu. Tak adalah hujung tahun bayar banyak sangat. Okey, hitungkan amount baki cukai yang perlu dijelaskan atau lebihan cukai yang akan diterima apabila cukai pendapatan ditafsirkan dengan lengkap. Setengah orang dia sampai hujung tahun bila kira dia boleh lebih dan boleh kurang. Lebih kerajaan akan pulang balik. Kurang yang kita kena top up. Okey, sekarang kita tengok contoh lah. Okey, Puan Suryani, PCB dia potongan ini untuk setahun lah kan. Dia dah kira tak setahun ni? Dia tak cakap Okey, PCB dia ialah dia cakap PCB je, maksudnya sebulan lah, dia tak cakap setahun kan. Potongan sebulan 500. Okey, kalau setahun berapa? Okey, so kita guna yang tadi, cukai pendapatan ialah cukai dasar campur baki tolak rebate. Ini kena ingat. Okey, cukai dasar dia kata ni 76,000. Okey, kita ambil berapa tadi saya cakap? Ambil 70,000. Tengok dekat jadual. Kat mana? Dekat mana nak ambil 76 dah lebih. Sini So 70,000 pertama ni, yang balance tu, okey, balance tolakkan ni, 76,000 tolak ni. Balance ialah 6,800 tolak rebate. Ada rebate ke? Gaji tak ada dah tolak 400. Zakat. Zakat dia 1,500. Okey. Okey. Lepas tu kira kalau 70,000 tadi, had dia ialah dapat cukai kena bayar ialah 4,600. Okey. Kemudian 4,600 sekejap. Okey. Okey. 4,600. Tadi kita darat berapa tadi? Yang untuk interest yang bawah ni. Darat dengan 21. So 0.21 tolak 1,500. Jangan lupa pula. Okey, ini nanti awak akan dapat cukai pendapatan dia ialah, bila awak kira pakai kalkulator lah Okey, 4,528. Okey, ini baru dapat cukai pendapatan. Sedangkan dia dah ada PCB. Okey, bila dia dah ada PCB, okey, PCB dia ialah 500 sebulan So kali 12 bulan. Okey, berapa dia dah potong 500 ni? Kali 12, 6,000. Barulah awak tolak yang lebihan. Saya tolak terus sini, boleh juga. Ataupun awak boleh tulis lebihan. Nak faham lagi lah. Okey. Okey, awak terus tulis. Awak terus tulis lebihan. Lebihan dia ialah 6,000 tadi sebab dah terlebih kan. Tolak dengan 4,528 yang sepatut dia kena bayar ni. Tapi dia dah potong gaji selama 12 bulan ni sebanyak 6,500 darab 12. Jadi 6,000. So berapa lebihan dia? 1,472. Kalau positif bila tolak, maksudnya PCB lebih daripada cukai pendapatan, dia ada lebihan. So apa maksud dia ni nanti? LHDN akan bayar balik 1,472 ni pada Puan Suryani. Okey. Sama ada dia pulang balik melalui akaun ataupun melalui cek. Biasanya akaun masuk balik. Sebab tu kita kena tahu kira ni. Cukai pendapatan dia kurang. Maksudnya kalau PCB lebih daripada cukai pendapatan, dia akan dapat, dia ialah lebihan. Itu standard. Okey. Okey. So nanti yang tadi kita jumpa negatif kan? Itu negatif dia kena tiada cukai lah. Ada nampak awal-awal. Okey, cuba kita tengok satu yang kurang. Okey, Mr. Siong ni.
Misesiong, okey. Cukai dasar, cukai pendapatan ialah cukai dasar campur baki tolak rebate So Mr. Chong punya ialah 100,000. So dia duduk dekat mana? Dekat sini. So 100,000 yang pertama. Okey. Saya tulis 100,000 yang pertama. Okey, campur baki tolakkan berapa balance? Kat sini Okey, balance dia awak tolakkan dapat 70. Okey, darab terus dengan 24%. 0.24. Saya terus darab lah, senang. Ada rebate tak? Tak ada kan? So awak akan dapat dia punya kalau 100,000 yang pertama atas ni 10,900. Okey, awak darabkan yang lebihan tadi 4144.80 Okey, jumlah semua cukai pendapatan dia ialah 15,044 ringgit 80 Okey, kira PCB dia pula. Kena ubah ni lah kan, awak tak nampak beza dia pula kan. Okey, PCB dia bayar 1,000 sebulan, nampak? Kalau 1,000 sebulan banyak tu kan, tapi gaji dia pun banyak. Dia biasa dia potong PCB ni ikut gaji awak. Okey, sekarang PCB dia 12,000, tetapi cukai pendapatan dia 15,000 RM44.80. So dia kurang kan. Kalau PCB kurang, saya cakap tadi lebih kan. Kalau kurang dari cukai pendapatan, dia kena bayar lah. So kurang. So yang dia kena bayar berapa? Dia kena bayar, ambilkan yang awak kira tadi cukai pendapatan, tolak dengan 12,000 PCB dia. Berapa dia kena bayar? Nanti dekat income tax dekat LHDN RM3,044.80. Maksudnya dia negatif lah. Nampak dia kurang. PCB ni kurang. Yang tadi PCB dia lebih. Gaji dia tak cukup lagi nak top up walaupun dia potong sebulan 1,000. Maksudnya balance ni RM3,044 ni dia kena bayar lagi kat LHDN. Yang ni dia dapat lebihan. Ada beza kan? Okey, so nanti awak boleh buat C, D, dan nanti next saya akan pergi ke soalan yang lebih, bukan sukar, lebih kurang macam soalan yang kalau awak dapat soalan periksa lebih kurang macam ni lah. Daripada awal tadi awak belajar sampai dah awak tahu berapa dia kena bayar dekat LHDN. Okey, ini kita akan sambung nanti the next kelas nombor 11 lah. So yang saya nak habiskan yang semalam je. Okey, nanti kita boleh jumpa lagi the next class. Okey, terima kasih kerana dapat dengar dan melihat apa yang saya buat. Okey, assalamualaikum, semoga kita berjumpa lagi dan selamat sejahtera.